Siapa yang ramai-ramai ni yang pernah baca Quran 12 jam tak berhenti? Siapa pernah solat 12 jam tak berhenti? Siapa pernah istighfar 12 jam tak berhenti? Siapa pernah sedekah daripada pagi sampai petang? Sedekah. Tak berhenti sedekah. Pernah? Subhanallah. Maknanya tak pernah seorang pun di kalangan kita sepanjang umur kita. Habis baik, puasa ni yang pertama sekali Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita kesempurnaan diri sebagai seorang Muslim yang mukmin. Pada puasa tu, apa anugerah Allah? Selain daripada yang lain-lain tu, tapi kita senaraikan secara tersusun, yang pertama sekali Allah menganugerahkan kita untuk melengkapkan diri kita sebagai seorang Muslim yang mukmin, yang sempurna. Kenapa? Kerana puasa tu kan rukun Islam. Betul ya? Rukun Islam tu ada 5. Salah satunya puasa. Maka di saat kita mula berpuasa, lengkap, sempurna Islam kita. Sebagaimana di saat kita solat, sempurna kita sebagai seorang Muslim. Tapi mengaku Muslim, tapi tak solat, itu tak sempurna sebagai seorang Muslim. Mengaku Muslim, tapi tak puasa. Tapi bila mana datangnya Ramadan, kita pun puasa, maka sempurna Muslim. Kita sebagai seorang Muslim dan Muslimah. Tetapi yang agak pelik sedikitnya, ayat Ramadan 183, ayat puasa, minta maaf, ayat puasa 183 tu kan, dah hafal semua kan? Belum lagi. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Dah ingat? Ada yang belum lagi ke? Tak apalah, okeylah. Macam mana dah tak ingat? Allah tak mulakan dengan wahai orang-orang Islam. Allah tidak cakap ya ayyuhallazina aslamu, wahai orang Islam, kutiba alaikumusiyam, difardukan pada kamu puasa. Tapi Allah kata ya ayyuhallazina amanu. Apa maksudnya? Maksudnya orang puasa ni bukan setakat dia menyempurnakan diri sebagai seorang Muslim, dia juga mukmin. Kerana yang puasa itu bukti dia beriman kepada Allah. Maka puasa yang pertama sekali anugerah yang kita kena menjiwai anugerah ini, betapa syukurnya kita, betapa bertuahnya kita dengan anugerah sebagai seorang Muslim yang mukmin, yang sempurna. Ada lagi tak yang tak puasa? Mungkin ada. Maka Islam dia Islam yang tak sempurna pada diri dia. Pada diri orang lain tidak. Ya, dia sebagai seorang Muslim yang tak sempurna. Kita hidup atas muka dunia semua nak sempurna kan? Betul ya? Gitu je lah. Makan gitu je lah. Ya, tidur macam tu je lah. Ya, tidur atas lantai je lah. Selimut tak ada, bantal tak ada. Janji tidur. Ya? Tak. Ya, tidur dengan ada katilnya, ada tilamnya, ada selimutnya, ada bantalnya. Ada apa lagi? Airconnya. Betul tuan ya. Ada airconnya. Lagi-lagi. Ada orang teman kat sebelah kan. Kalau tidak tak sempurna. Subhanallah. Kalau tidur nak sempurna, yang lain tak nak sempurna. Okey, selesai satu. Yang kedua, masa nak habis dah. Kan? Masa nak habis dah. Subhanallah. Di masa akhir umur kita ni, masa memang terlalu amat bernilai. Tolong jaga baik. Yang kedua, Allah Ta'ala ini menganugerahkan daripada Ramadan dengan puasa itu, apa dia? Allah telah membantu kita supaya kita mencapai berada pada kedudukan ahlul ibadah. Kita ni kan dicipta untuk beribadah. Dan kita mesti menjadi ahli ibadah. Ya. Ahli kelab ada jadi ahli kelab. Ada ahli kelab itu, ahli kelab ini. Salah satu ahlinya ahlul ibadah. Dan Ramadan dengan puasa inilah kita diletak oleh Allah berada pada kemuncak ibadah. Contohnya apa? Sebelum ni dah bagi tahu ni ulang kaji sikit ni. Allah letak kita dalam tempoh ibadah yang paling lama. Selepas subuh sampai maghrib. Ingat saya tanya soalan dulu. Kena tanya lagi sekali. Siapa yang ramai-ramai ni yang pernah baca Quran 12 jam tak berhenti? Bermula lepas subuh, berhenti maghrib. Siapa pernah ramai-ramai? Sekali seumur hidup. Dah 70 tahun kan? Hidup kan? 60 tahun. Sekali saja, tak pernah. Siapa pernah solat 12 jam tak berhenti? Tak ada juga. Nak solat apa Ustaz? Solatlah apa-apa pun. Ya, lepas solat duha, solat taubat, lepas solat taubat, solat sunat mutlak paling-paling kurang, solat sunat mutlak, solat tak berhenti.
Kalau tak siang, malamnya. Ya, dari malam selepas maghrib, solat sampai ke sebelum subuh. Pernah? Tak pernah juga. Siapa pernah istighfar 12 jam tak berhenti? Ya, lepas subuh istighfar, tak berhenti-berhenti sampai maghrib. Pernah? Tak pernah juga. Siapa pernah sedekah daripada pagi sampai petang? Sedekah. Tak berhenti sedekah. Pernah? Tak pernah. Habis apa yang pernah? Nasib baik boleh jawab puasa. Subhanallah. Maknanya tak pernah solat pun di kalangan kita sepanjang umur kita. Habis jangan tanya pula, ustaz macam mana? Samalah kita. Sama lah kan. Sama saya tanya soalan. Itu soalan yang sama jawapan dia. Saya pun sama. Mana ada pernah kalau nak solat. Macam mana nak solat 24 jam tak berhenti. Karena dia ada waktu-waktu haram dia. Tak boleh sujud. Kalau nak istighfar. Nak istighfar macam mana sampai petang. Sedangkan istighfar tu sunat. Nak kena berhenti pula solat. Kan? Kena berhenti juga. Ya kena berhenti. Paling-paling pula kena berhenti makan di bulan-bulan yang lain. Kena pergi bekerja. Maka tapi puasa meletakkan kita dalam ibadah dalam tempoh yang paling lama, 12 jam. Tak berhenti. Kita bercakap pun ibadah, kita tak bercakap pun ibadah. Kalau kita duduk dalam puasa, kita duduk, kita baring, kita tidur pun ibadah. Mana ada ibadah yang seumpama itu? Bahkan kalau kita puasa, kita boleh berada dalam ibadah. Kita puasa, kita boleh baca Quran. 2 ibadah. Kita puasa, kita boleh solat. Kena berhenti dulu puasa untuk solat? Tak. Tapi kalau baca Quran, nak solat, kena berhenti dulu. Kalau istighfar, nak solat, kena berhenti dulu. Subhanallah. Maka kita dapat menepati ayat surah Az-Zariyat, ayat 56. Ni dah hafal juga ni. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka Allah Ta'ala bantu kita, meletakkan kita berada dalam satu tempoh ibadah yang paling lama untuk melayakkan kita menjadi ahlul ibadah, ahli ibadah. Itu hebatnya puasa. Cuma kita kena menjiwai, merasai. Dengan apa? Dengan rasa syukur, rasa terima kasih, rasa penghargaan, rasa seronok, rasa gembira dan segala-galanya supaya Allah nampak dalam hati kita masing-masing. Baik, yang ketiga. Yang ketiga ni ialah puasa, dia meletakkan kita pada kemuncak taat. Kemuncak taat. Okey ya? Contohnya apa? Puasa ni kan, Allah minta kita menahan diri daripada lapar, daripada makan dan minum, dan daripada melakukan hubungan suami isteri yang sah. Apa maksudnya? Allah perintah kita menjaga diri daripada yang halal. Kan? Kita perasan tak? Allah latih kita ni tak makan, tak minum, menahan diri di siang hari daripada makanan yang halal. Kalau makanan haram, bulan lain pun Allah minta kita jangan makan. Kalau makanan haram, kalau minuman yang haram, kalau hubungan yang haram, yang bulan-bulan lain dah lama dah Allah tak bagi. Habis bulan Ramadan ni ya Allah tak bagi yang mana? Yang halal, yang makanan tu kat rumah kita. Maka siapa yang puasa, dia berada pada kemuncak taat. Kerana apa? Dia patuh pada perkara, tidak melanggar perkara yang halal sekalipun. Macam mana kita? Kita ni kan kalau halal atau makan je lah ustaz, benda halal. Betul. Jangan makanlah, tu halal tu. Mana ada orang cakap, jangan makan. Halal tu Ustaz. Jangan makan ya. Kalau dah halal, kenapa pula jangan makan? Tapi bila mana Allah Ta'ala perintah pada kita dalam bab halal, kita boleh patuh. Siapa bantu kita? Allah bantu kita. Berada pada kemuncak taat. Taat pada apa? Dalam menjaga batas dalam bab halal. Kalau halal pun kita boleh jaga, haram sudah tentulah di bulan-bulan yang lain kita mampu menjauhinya. Baik, yang keempat. Yang keempat ni, dengan puasa kita dapat takwa. Kenapa Allah nak sangat kita bertakwa? Sebab Allah nak tunjuk pada kita pada ayat surah Qaf, ayat 51 kalau tak silap saya. Tolong semak baliklah. Ya, saya ingat saya ayat 51 surah Qaf. Kenapa Allah suruh kita puasa? Sebab Allah nak minta kita, Allah nak jadikan kita orang bertakwa. Kenapa Allah nak jadikan kita orang bertakwa? Sebab Allah nak bantu kita. Dari sudut mana? Allah nak dekatkan syurga kepada kita. Ayat Quran mengatakan, wa uzlifatil jannah, didekatkan syurga. Kepada siapa? Lil muttaqin, kepada orang bertakwa. Maknanya sekarang, kalau kita sudah puasa, dan sekarang kalau Allah izinkan kita untuk kita
layak menjadi orang bertakwa, sekarang syurga duduk depan lah. Tunggu mati aja. Wa uzlifatil jannah, didekatkan syurga lil muttaqin, kepada orang yang bertakwa, ghaira ba'id, yang dekat tu tak jauh, dekat betul-betul dekat. Kalau Allah buka mata hati kita, kita boleh pandang depan kita dah ada syurga. Didekatkan. Siapa yang dekatkan? Allah dekatkan. Tak seronok kita. Sebab tu kita kena menjiwai, ya Allah. Kita kena merasai. Ya duduk seorang-seorang, ya buatlah apa sahaja pun, terima kasih ya Allah. Aku syukur padamu ya Allah. Ya. Apalagi cakaplah apa sahaja yang menggambarkan betapa seronoknya kita. Syurga dah ada ni. Tapi syaratnya kita bertakwa.